Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini kita akan sama-sama mempelajari dan membincangkan dalam mata pelajaran jenayat. Kita akan masuk ke tajuk yang baru, iaitu pelajaran yang kelima, bab al-jihad. Jadi umum saya rasa anak-anak dah tahulah apa maksud al-jihad. Jadi kenapa dalam kitab awak ada bincangkan pasal bab jihad? Kerana bab jihad ni ataupun jihad itu sendiri adalah satu benda yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat tinggi martabatnya dalam Islam. Jadi hari ni anak-anak, kita dapat nikmat beragama Islam. Kita dapat nikmat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat nikmat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat kenal nikmat, kenal dosa dan kenal pahala. Dan insya-Allah kalau kita beramal dengan sungguh-sungguh, Allah SWT akan ganjarkan nikmat syurga nanti adalah asbab berjihadnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat. Kalau dulu Nabi dan sahabat-sahabat ambil keputusan tak nak berjihad, tak nak tegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak sebarkan agama Allah SWT ni, maka sia-sia kehidupan kita. Tapi hari ni kita dapat nikmat beragama Islam. Kita dapat kenal Islam ni atas peluh, atas darah yang sahabat-sahabat Nabi dan Nabi keluarkan untuk berjihad demi Islam. Jadi sebab tu jihad ni penting, dan ada satu pengkhususan dalam jenayat membincangkan tentang jihad. Jadi pertama sekali kita akan lihat pengertian. Apakah maksud jihad daripada segi Islam? Maksud yang sebenar. Baik, jadi dari segi bahasa. Jadi macam biasa ada dua pengertian. Satu daripada segi bahasa dan satu lagi daripada istilah. Jadi kita tengok dulu yang pertama dari segi bahasa. Jihad bermaksud mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Jadi ini untuk pengertian bahasa. Kemudian pengertian daripada segi istilah, maksudnya suatu usaha seorang Muslim ataupun seorang Islam memerangi orang kafir yang tidak terikat suatu perjanjian demi menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dalam pengertian istilah ni, dia nak bagi tahu jihad tu apa? Jihad ni orang Islam yang memerangi orang kafir. Tapi adakah semua orang kafir kita boleh perangi dia? Tidak. Dia bagi tahu kat sini, mestilah orang kafir tu yang tidak terikat perjanjian apa-apa dengan kita orang Muslim. Dan kita perang tu sebab kita nak tegakkan kalimah Allah. Kita nak tegakkan agama Islam. Itu adalah definisi ataupun pengertian jihad. Jadi kalau orang kafir yang pergi berperang, adakah mereka dinamakan jihad? Jawapannya tidak. Jihad ni hanya untuk orang Islam, dan mestilah kita berperang tu dengan orang kafir yang tidak terikat apa-apa dengan kita. Tak ada buat perjanjian. Dan nanti mungkin dalam video depan saya akan terangkan apa jenis orang-orang kafir yang kita boleh lancar perang pada dia. Okey, jadi jihad tu maksudnya orang Islam yang berperang dengan orang kafir untuk agama Allah. Jadi kalau untuk benda lain tak dikira sebagai jihad. Sebab jihad ni pahala dia besar. Sebab tu maksud dia sangat-sangat terperinci. Jadi kalau kita berperang disebabkan kita nak menjajah negara kafir tu, tak dikira sebagai jihad. Jihad mestilah niat dia kita nak tegakkan agama Allah SWT. Kita perang sebab kita nak dia beriman dengan Allah, itu baru dikira jihad. Baik, itu untuk pengertian jihad. Kemudian kita akan tengok dalil jihad. Dalil jihad yang pertama sekali daripada Al-Quran dalam surah Al-Hajj ayat 78. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwa jtabakum wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim.
هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, artinya, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dialah yang memilih kamu untuk mengerjakan suruhan agamanya, dan ia tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu keberatan dan susah payah dalam perkara agama bapa kamu Ibrahim. Ia menamakan kamu orang-orang Islam semenjak dahulu dan di dalam Al-Quran ini, supaya Rasulullah, yakni Muhammad, menjadi saksi yang menerangkan perbuatan kamu, dan supaya kamu pula layak menjadi orang-orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah. Oleh itu, dirikanlah sembahyang dan berikanlah zakat, serta berpegang teguhlah kamu kepada Allah. Dialah pelindung kamu. Maka Allah yang demikiannya sifatnya, dialah sahaja sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pemberi pertolongan. Jadi ini dalil dalam Quran yang menjelaskan tentang jihad. Kemudian kita tengok dalil daripada hadis pula. Hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Sayyidina Anas radhiyallahu an, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, yang bermaksud berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan hartamu, jiwamu dan lidahmu. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW bagi tahu kita ni boleh berjihad. Kalau tak ada kekuatan, Nabi kata boleh pakai harta. Kalau pakai jiwa ni maksudnya dengan badan kita lah, kita pergi perang, bawa pedang, bawa senjata dan sebagainya. Itu jiwa. Tapi kalau takut, pakai yang pertama ni, pakai harta. Yang kedua, jiwamu. Dan yang ketiga, lidahmu. Lidah macam mana nak pergi perang lidah? Jadi lidah ni kita kena sebut perkara yang baik. Kita kena sebarkan tentang Islam. Yang penting sekali, akhlak kita kena melambangkan yang kita Islam. Itu yang penting. Itu jihad yang paling penting. Baik. Itu tadi ialah dalil daripada Quran dan juga dalil daripada hadis berkaitan dengan jihad. Kemudian, kita dah baca dalil, kemudian kita akan lihat pula apa hukum jihad berdasarkan ayat Quran dan juga hadis tadi. Jadi hukum berjihad untuk orang Islam ada dua. Yang pertama kita lihat fardu kifayah. Fardu kifayah. Dan yang kedua fardu ain. Jadi bila berlaku fardu kifayah ialah hukum asas, iaitu sebahagian kelompok Islam telah melaksanakan. Jadi kalau dah ada orang Islam yang pergi berperang, maka kita terlepas daripada pergi berjihad kerana dah ada orang lain yang berjihad. Itu hukum asas. Kemudian kita tengok bila jadi fardu ain, maksudnya semua orang kena pergi berperang. Bila? Baik, yang pertama boleh berlaku sekiranya yang pertama bertemu dengan musuh. Memang dah musuh depan mata. Kalau kita ada kemampuan, kita kena perang. Kalau bertemu dengan musuh depan-depan, kita kena perang. Fardu ain, wajib. Kita perang dengan musuh. Maksudnya dah sampai dekat medan perang, tak boleh patah balik. Gitu. Baik, kemudian yang kedua. Bila menjadi fardu ain, hukum jihad ni ialah orang kafir memerangi orang Islam dan negerinya. Jadi kita duduk dekat Malaysia ni, akan jadi fardu ain. Semua orang kena pergi perang. Apabila ada orang kafir datang serang negara kita ataupun serang negeri kita, maka ketika tu kita berhak pertahankan kita punya negara dan kita kena pertahankan kita punya harta dan juga agama. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga, bila jadi fardu ain ialah apabila imam ataupun pemerintah sudah menubuhkan satu kumpulan tentera muslim
untuk keluar berjihad. Jadi besar tau pangkat imam ni. Bila dibuat keputusan untuk buat satu kumpulan nak keluar perang, maka kita kena pergi. Jadi ni khusus untuk lelaki lah. Kalau perempuan tak diwajibkan pergi berperang. Yang lelaki, yang badannya sado-sado, yang cukup sifatnya, bila imam atau pemerintah dah buat keputusan untuk keluar ataupun bentuk pasukan pergi berperang, maka hukumnya wajib kita sertai. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jadi insya-Allah dalam video yang akan datang saya akan terangkan berkaitan dengan jenis-jenis orang kafir yang kita boleh lancarkan perang pada dia. Jadi bukan semua orang kafir yang boleh kita lancarkan perang. Ada syarat-syarat yang tertentu. Jadi saya harap video kali ini dapat memberi kefahaman dan juga faedah untuk awak semua. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.